Terima kasih YB Datuk Zuraina kerana memahami baru saja beliau duduk di kursi saya ini. Untuk makluman Yang Menteri, ada lagi 5 orang yang belum berbahas. Sekarang ini saya jemput YB Senator Datuk Wira Muhammad Hatta bin Ramli. Terima kasih. Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri atas pembentangan aturan undang-undang baru yang agak lengkap, tetapi belum boleh katakan sempurna dalam isu-isu yang berkaitan dengan cyber security ini. Saya pun mengalu-alukan kembalinya Menteri sama ada yang dalam ni betul-betul physical figure ke ataupun apa hologram ke, Menteri digital kan, kita NFT, pun tak apa sure until attach his forehead after that. Betul. Cyber security kita ni selalu diancam, mana-mana juga ya. Yang mengancam ni terror. Jadi orang yang nak melawan ancaman ni mesti 2-3 langkah lebih terror daripada pengancam ni. Apa terror tu? Terror menakutkan ke ataupun apa ni lebih pada? Yalah, menakutkan musuh, tapi dia hebatlah, yang hebat. Hebat. Jadi dalam kita nak membentuk jawatankuasa di peringkat nasional dan juga mendapatkan konsultan pakar rujuk membantu kita yang 2 orang ni, kita mesti memilih dengan stringent, dengan mengetahui kehebatan beliau, dan saya ingin tahu sama ada lantikan mereka ini on project basis ataupun berterusan untuk satu tempoh, kerana kadang-kadang ancamannya berbeza-beza dan pakar-pakar kita ini mempunyai latar belakang kehebatan yang juga berbeza-beza. Itu satu. Yang keduanya mengenai terpakai rang undang-undang kita ni, undang-undang kita ni nanti di luar wilayah seperti dibangkitkan oleh Profesor tadi. Adakah kita perlu mengadakan hubungan 2 hala dan berbagai hala dengan berbagai negara untuk memastikan kita dapat dibantu apabila kita nak membentras cyber attack ini, dan sudah adakah di peringkat antarabangsa suatu convention yang kita juga sama-sama mengiktirafnya supaya dapat kita memaklumkan negara-negara yang berkenaan, kerana musuh ataupun penyerang-penyerang ini mungkin berada di negara-negara tersebut. Itu soalan yang kedua. Yang ketiganya, senarai di dalam jadual diberikan itu 11 jenis sektor ini. Adakah ini muktamad ataupun boleh lagi dibincangkan ataupun dipecah-pecahkan bergantung kepada suasana pada masa akan datang, dan adakah bidang pendidikan tinggi yang merupakan sumber maklumat yang banyak juga merupakan salah satu sektor yang harus diberikan perhatian, kerana research kita banyak terkumpul di sana. Itu sebagai pertanyaan yang selanjutnya. Kemudian bila negeri-negeri tidak liable apabila mereka melanggar akta ini, apakah jaminan bahawa ianya tidak digunakan oleh mana-mana negeri untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada yang dibenarkan? Apakah ini telah difikirkan mendalam, atau kita tak mahu renegade states dalam negara kita ini mengambil langkah-langkah yang boleh menjejaskan keselamatan cyber kita? Dan pertanyaan seterusnya, apakah kita benar-benar berupaya untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, keselamatan tentera-tentera kita, kapal-kapal kita, kapal terbang pejuang kita daripada diserang oleh musuh-musuh cyber kita ini, kalau dalam masa yang sama kita masih mendengar rungutan rakyat bahawa nombor telefon mereka dihack, seperti yang telah dibawa tadi ini. Artinya, kalau ada di sana kekurang yakinan terhadap kemampuan negara, mesti ditutup segera dengan mengambil langkah-langkah yang serius terhadap godaman-godaman yang
yang berlaku yang ringan-ringan ini, yang hanya melibatkan 2-3 ribu, hanya 2-3 ribu besar tu tapi kalau ini kita tidak dapat berikan sebagai sesuatu yang serius, maka kalau ditanya kepada orang awam, what has this bill got to do with us, apa yang nak dibantu. Jadi saya harap perhatian juga diberikan oleh pihak kerajaan terhadap perkara yang mungkin kecil di peringkat nasional tetapi sangat dekat di hati rakyat. Apapun saya menyokong penuh rang undang-undang ni. Terima kasih. Habis Dr. Atta. Saya menjangkakan Dr. Atta nak bersambung lagi. Boleh juga sambung sikit. Boleh.